السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Sambung muka surat 29 Jawi. Rumi 42. Rumi 42 Jawi 29. Perbahasan masih lagi basar. Lihat. Masih lagi kat situ. Belum habis lagi. Baru sikit je. Sama habis dah. So. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Yang demikian zahirlah Tuhan itu wajib baginya bersifat melihat. Sama ada yang dapat dilihat oleh manusia atau tiada. Jauh atau dekat. Waktu terang atau gelap. Zahir atau tersembunyi. Maka semuanya dilihat oleh Allah Ta'ala. Kita membahaskan al-basar. Allah Maha melihat. Dia adalah satu sifat ma'ani. Dengan Allah yang bersifat dengan melihat ni, maka nyata dan terang. Nyata dan terang. Dari sudut maknanya bila melihat, Allah tahulah. Allah nampaklah, bukan tahu. Tahu tu ilmu. Allah nampaklah apa yang makhluk dia buat. Allah nampak. Yang demikian, zahirlah Tuhan itu wajib akal lah. Alih kerana Allah ada sifat basar, melihat, maka mestilah, wajiblah, wajib akal. Dengan maksud bersifat melihat. Maka dapatlah melihat. Okay? Sama ada dapat dilihat oleh manusia atau tiada. Sama ada kita nampak, Allah pun nampak. Ataupun kita tak nampak. Yang dapat dilihat oleh manusia atau tiada. Ataupun kita tak nampak. Tapi Allah tetap juga nampak. Bukan mestinya kita nampak, maka Allah nampak. Kita tak nampak, takkan Allah nampak? Tidak begitu. Tidak gitu. Jadi, kita tak nampak tu kita punya pasal. Itu kelemahan kita. Tapi Allah nampak juga. Allah dapat lihat juga. Walaupun tak dapat dilihat oleh manusia. Sama ada ianya jauh atau dekat. Sama ada sesuatu itu jauh atau dekat. Kita hanya boleh tengok yang dekat aja. Yang jauh kita tak nampak. Tapi Allah nampak jauh atau dekat. Waktu terang atau gelap. Kita hanya terang je boleh nampak. Gelap tak boleh nampak. Itu pun kalau terang sangat pun tak boleh nampak. Macam tengok matahari kan. Terang sangat. Tak nampak matahari. Walaupun kita terang baru kita boleh nampak. Itu pun jangan terang sangat. Terang sangat tak nampak juga. Gelap lagi tak nampak. Jauh kadang-kadang boleh nampak. Tapi kalau jauh sangat tak boleh nampak. Kalau dekat bolehlah nampak. Kalau dekat sangat tak nampak juga.
Banyak hal kita ni lemahnya penglihatan kita ni. Dekat boleh tengok, boleh nampak. Tapi dekat sangat tak nampak juga. Nak nampak macam mana dekat sampai perkara tu ada dekat depan mata ni, nak nampak macam mana? Banyak hal. Banyak hal kita ni. Zahir atau tersembunyi. Zahir nampak kita, yang tersembunyi kita tak nampak. Hati orang berkata-kata, orang duduk ni apa-apa kita tak nampak. Tapi yang zahir nampak. Zahir pun tak semua nampak. Ada yang zahir pun tak nampak. Tapi Allah semua nampak. Semua. Maka semuanya dilihat oleh Allah Ta'ala. Kadang-kadang saya bertukar sebut di antara tahu dengan tengok, dengan nampak. Kenapa jadi bertukar kadang-kadang? Kerana 3 perkara ni boleh kita kata sama. 3 perkara, iaitu ilmu, sama' dan basar. Takluk dia adalah takluk inkishaf. Dengan maksud, dengan Allah yang ada sifat ilmu, maka Allah nyata, terang, dapat tahu, faham dengan ilmu. Allah yang bersifat sama', dengan Allah yang bersifat sama', maka Allah mendengar. Bila Allah mendengar, sama juga. Tahu, nyata bagi Allah apa yang didengarnya. Sama ada bersuara ataupun tidak bersuara, kan? Macam tu juga basar melihat. Sama ada suara atau tidak, Allah nampak. Allah nampak bunyi, Allah nampak segala-galanya. Jadi, nyata juga pada Allah. Jadi, 3 ni lebih kurang sama. Dan malah kita guna istilah yang sama, iaitu ta'alluq inkishaf. Iaitu apa? Allah tahu. Okay. Allah tahu. Maknanya Allah yang bersifat ilmu tahu. Okay. Nyata bagi Allah apa yang berlaku. Tahulah. Kalau kita nak nisbahkan pada mendengar, apa-apa yang berlaku tu Allah dengar. Maka Allah dengar, Allah tahu. Dia kembali kepada tahu balik. Sedangkan Allah dengar tu cerita lain. Tahu tu ilmu, dengar tu sama, basar tu melihat. Tapi kita kona-kona kita akan pergi kepada tahu juga. Sebab kita makhluk gitu. Contohnya, kita ada sifat lihat, kita boleh melihat. Dengan kita melihat, maka tahulah kita. Dengan lihat, tahu. Sedangkan tahu tu cerita lain, lihat tu cerita lain. Tapi kita makhluk memang gitu. Dengan kita mendengar, maka tahulah kita. Kita akan disebabkan tahu. Sebab kita mendengar, kita tahulah sebab tu kita dengar. Bila kita dengar, tahu dah. Sedangkan tahu tu lain. Dengar tu lain. Jadi, Allah 3 ni, ta'alluq inkishaf, nak sama. Iaitu terang, nyata, tahu bagi Allah. Jadi kalau kita kata, apa beza ilmu sama' basar? Sebab last kali dia pergi kat inkishaf. Last kali dia pergi kat nyata. Nyata bagi Allah. Allah Maha mendengar. Dengan Allah yang bersifat sama'nya nyata bagi Allah. Maksud nyata tu tahulah. Tahu juga. Allah yang bersifat ilmu. Nyata bagi Allah. Sebab Allah Maha berilmu, maka nyata bagi Allah apa yang berlaku. Tahu juga. Allah yang bersifat melihat. Basar. Dengan melihat, nyata bagi Allah apa yang dilihat tadi tu. Maka nyata bagi Allah, kita kata tahu jugalah. Lepas dah tengok, baru tahu. Itu makhluk. Tapi Tuhan kita tak boleh kata gitu. Walaupun sama-sama nyata, sama-sama inkishaf, tapi ketiga-tiganya berlainan. Saya tak tahulah sampai ke tak sampai tahap ni. Sebab dia dah fardu kifayah dah ni sebenarnya. Cuma dia agak menarik untuk dibincangkan. Iaitu kita mendengar, melihat, ilmu. 3 tu last kali dia jadi 1 je. Aku tahu, aku dah dengar. Maka dia tahu daripada dengar tu dia tahu. Aku tahu, aku dah tengok. Tahu juga. Aku tak dengar dan tak tengok, tapi aku tahu. Dia pergi-pergi dekat tahu, dia pergi-pergi dekat ilmu. Jadi seolah-olah kita kata kita ni bercampur-campur makhluk ni. Kita punya tu. Maksudnya, berbeza bagi Allah. Kita tak boleh kata sama. Mustahil bagi Allah mempunyai satu sifat yang sama yang dipanggil tahsilul hasil. Ika. Ika je dia martabat ni. Lain saya tak tahulah sampai ke tidak. Dia kembali, contohnya Allah melihat. Dengan Allah melihat, maka tahu. Habis Allah tahu walaupun tanpa melihat. Sebab tahu tu sifat lain, ilmu. Melihat tu lain. Jadi dengan Allah melihat, maka Allah tahu. Allah melihat, maka Allah tahu. Jadi maknanya kalaulah
Maknanya melihat tu maka Allah tahu. Allah berpengetahuan tahu juga. Tahu juga. Jadi apa guna ada dua sifat iaitu melihat dengan tahu? Sebab last sekali pergi kepada yang sama. Maka mustahil Allah gitu. Nak fahamkan ke mana ni? Jadi mustahil maknanya rugi, bukan rugi, mustahil Allah ada dua sifat yang mana natijahnya keputusannya sama iaitu tahu. Mana boleh gitu? Makhluk tak apalah kita nak nisbah gitu. Jadi yang kita kena pegang adalah Allah Maha melihat. Basar. Maka dengan melihat tu nyata bagi Allah. Nyata. Nyata tu kalau bahasa Melayu panggil tahulah. Tahu, faham. Jadi Allah Maha melihat. Dengan melihat tu maka nyata bagi Allah. Allah Maha mendengar. Dengan mendengar tu nyata bagi Allah. Allah Maha berilmu. Dengan ilmu tu nyata bagi Allah. Tiga-tiga nyata. Buat apa sampai tiga sifat? Satu sifat cukuplah untuk menyatakan yang tadi tu. Tidak. Tiga-tiga ni nyatanya berbeza. Kita kena pegang gitu. Berlainan di antara nyata tiga perkara tadi. Iaitu ilmu sama basar tak sama. Jika sama, inkishaf yang sama, nyata yang sama, maka akan membawa kepada tahsilul hasil, yakni menghasilkan perkara yang dah terhasil. Maka demikian adalah mustahil bagi Allah. Mustahil bagi Allah. Tiga-tiga tu beza. Macam mana? Tu fardu kifayah tu. Contoh kita bagi contoh kita. Okey, kita tahu ni remote. Kita tahu kan? Makhluk dengar, lihat seperti macam sama je. Tapi mustahil bagi Allah tiga-tiga dia sebab dia sifat yang berbeza, betul? Contoh saya nak bagi contoh. Ni remote. Kita tak pernah tengok remote, tak pernah. Tapi kita tahu. Kita tahu daripada mungkin kita fikir, kita tahu mungkin satu alat yang boleh ditekan-tekan untuk buka aircon, kalau buka jadi sejuk, alat tu dia alat kontrol jauh bla bla bla, tahu, tak pernah tengok, tak pernah dengar. Ni, tak pernah tengok dan tak pernah dengar. Kita tak bolehlah dengar. Tapi tak boleh tengok dan tak pernah dengar. Maka kita tahu. Kita tahu. Ya. Dengan cara fikir. Ya. Kita juga boleh tahu dengan cara tak payah fikir. Tahu kita tu tak payah fikir. Istilah dia panggil tahu, sebenarnya bukan tahu, sebenarnya nyata. Tapi Melayu ni semua dia bantai tahu, nyata tu tahu semua. Tak apalah kita guna tahu dulu. Jadi dengan dia fikir-fikir tanpa melihat remote, tanpa mendengar remote, maka tanpa melihat dan mendengar remote. Tapi mendengar tak boleh, nak bagi contoh dengan remote. Tak boleh lah. Cancel. Radio. Radio. Sebab kita nak bagi contoh makhluk. Makhluk tak boleh dengar remote. Allah dengar remote ni. Allah nampak remote, Allah lihat remote ni dan Allah dengar remote. Itu Allah. Kita tak. Kita hanya melihat je remote ni. Jadi tukar radio. Ni radio. Kalau kita tak pernah tengok dan tak pernah dengar radio sekalipun, kita cuma fikir-fikir. Ada satu gelombang FM, AM bawa datang gitu gini, cakap kat sana kat sini, boleh keluar ada speaker gitu gini. Kita fikir sendiri aja, maka terjadilah satu box yang mana keluar suara di situ. Kita tahulah tu radio dengan cara fikir saja. Nyata bagi kita apakah dia radio. Okey. Selain daripada tu, boleh juga kita nak tahu maklumat radio ni, tak payah fikir. Macam mana? Tutup mata, pakai tangan. Macam ni. Radio. Maka kita dapat tahu dengan cara tak tengok, dengan cara tak payah fikir. Cuba dengan cara rasa. Kita dapat nyata bagi kita juga. Radio tu. Ada juga kita tutup mata tapi kita dengar. Maka kita dapat nyata bagi kita radio tu apa. Ada juga kita ambil radio tu tengok. Nyata bagi kita radio tu apa. Jadi untuk kita dapat maklumat radio tu, boleh dengan cara fikir saja, boleh dengan cara rasa, boleh dengan cara tengok, boleh dengan cara dengar. Dan setiap maklumat yang kita dapat, cara fikir, cara pegang adalah maklumat yang berbeza. Maklumat yang berbeza lah kita dapat. Jadi, tapi akhir sekali, dia kembali kepada satu iaitu radio. Allah berbeza. Allah tahu tadi tu, Allah nyata bagi Allah dengan sifat ilmu. Kiahlah dengan kalau kita fikir tadilah.
Akal kita, Allah tak ada gitu, tapi kiyah lah. Allah tahu je dengan sifat ilmu sesuatu itu. Dan bila Allah tengok, tak nyata juga. Kita tak panggil tahu lah, sebab tahu tu ilmu. Kita panggil nyata lah. Sebab nyata dengan tahu ni, kalau Melayu sama je. Okay. Bila kita tengok, bila Allah pun melihat apa? Allah melihat radio. Allah fikir pula. Kita fikir. Allah tak fikir. Jadi dengan sifat ilmu Allah, Allah tahu radio tu apa. Dan Allah melihat radio, maka nyata bagi Allah radio tu. Dengan cara lihat pula. Mendengar radio, Allah tahu dengan cara dengar. Tak sama lah dengan cara kita. Tapi begitulah. Maka ketiga-tiga tu berbeza. Tapi kalau kita, ketiga-tiga tu dia kembali kepada satu, iaitu radio. Kona kat mana pun kita nak cerita radio tu je. Rasa ke, dengar ke, apa ke, tengok ke. Tapi Allah tak sama, berbeza. Tiga tu. Jika sama, maka tahsilul hasil telah terhasil. Allah menghasilkan perkara yang telah terhasil. Maka itu adalah sifat yang mustahil bagi Allah, seolah-olah sifat ilmu Allah tak sempurna kerana perlu dilihat baru sempurna. Nak kata itu radio. Tidak. Allah dengan sifat ilmu dah tahu dah radio A to Z. Dengan Allah melihat tahu radio A to Z. Dengan Allah mendengar tahu radio tu apa A to Z. Semua tahu semua. Tapi setiap tahu tu berbeza-beza. Kita tahu kembali kepada radio aja. Sebab kalau lah Allah tahu macam kita last kali mendengar ke, melihat ke, tahu ke, pergi ke radio yang sama, maka buat apa Allah melihat dan mendengar radio? Cukup sekadar ilmu, Allah dah tahu dah radio tu apa. Tak perlulah melihat dan mendengar. Tapi kalau melihat untuk apa? Melihat kembali kepada sama juga, iaitu dapat tahu juga. Jadi buat apa? Buat apa melihat? Sedangkan tak melihat pun tahu. Maka mustahil bagi Allah. Maka sifat ilmu, jika begitu, mustahil. Mustahil bagi Allah. Sebab seolah-olah lemahnya Allah ni. Sebab last kali dia menghasilkan perkara yang dah terhasil, iaitu Allah dah tahu dengan ilmu dah. Tak payah melihat dan mendengar sekalipun. Maka kita katakan, kita kata macam mana? Allah maha berilmu, Allah tahu radio tu. Bila Allah melihat pun Allah nyata pada Allah radio itu, tapi tak sama dengan ilmu tadi. Lain cerita lain-lain. Dan bila Allah mendengar, Allah nyata bagi Allah radio tu, tapi tak sama dengan melihat, tak sama dengan mengetahui tadi. Boleh tak? Beza. Cuma dia masih lagi fardu kifayah sebenarnya. Masih lagi fardu kifayah. Jadi hakikatnya perbezaan di antara ketiga-tiga nyata bagi Allah ataupun inkishaf ataupun kita kata nyata bagi Allah, sifat ilmu, sama' basar, berbeza. Tak sama. Kalau sama, lemahlah Allah sebab memerlukan tiga benda yang dah terhasil, hasilkan lagi. Dah hasil lagi. Jadi macam tak bermanfaat. Tak bermanfaat. Jadi maka itu ada sifat-sifat yang lemah lah. Lemah. Maka tak boleh disembah pada Tuhan. Kita tak. Kita dengar, kita tahu dah benda tu. Kita tengok, yakin lagi. Sedang-sedang dengar. Kalaulah pendengaran kita sempurna, ataupun penglihatan kita sempurna, atau ilmu kita sempurna, dengan kita melihat je, kita dah complete set dah. Tapi bila kita melihat radio, kadang-kadang pengetahuan kita tak sempurna lagi. Tengok pula, bertambah pengetahuan kita. Dengar pula, bertambah pengetahuan kita. Sebab kita makhluk. Maka kita memerlukan beberapa panca indera untuk dapat kepahaman mantap satu-satu perkara. Guna mata, guna rasa, guna telinga, guna macam-macam. Guna akal. Baru dapat. Allah tidak. Hanya dengan satu dah dapat. Tapi kenapa ada melihat dan mendengar? Itu bab lain pula. Tahu yang lain. Nyata yang lain pula. Jadi istilah dia panggil hakikat perbezaan ketiga-tiga inkishaf. Perbezaan ketiga-tiga inkishaf. Perbezaan ketiga-tiga nyata bagi Allah. Kalau Melayu kata perbezaan ketiga-tiga tahu bagi Allah. Kalau Melayu punya tahulah. Kalau bahasa Arabnya tak bagi tahu tu ilmu je. Ketiga-tiga nyata bagi Allah, hanya Allah je tahu, dia tak sama. Kalau tak sama, istilah dia panggil tahsilul hasil, menghasilkan perkara yang dah terhasil, maka lemahlah sifat Allah sebab memerlukan 2-3 untuk menghasilkan satu perkara. Tentulah. Okey? Jadi akal kita menerima bahawa Allah bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Yang Cikgu Ratifah tu kata, tapi mustahil bagi Allah ketika-ketika itu sifat yang berbeza. Iyalah, betul lah. Makhluk dengar, lihat. Betul lah, boleh lah. Diterima lah jawapan tu.
Jadi mustahil, jadi akal kita menerima bahawa Allah yang bersifat dengan sifat kesempurnaan mencipta alam ni dan segala isi alam ni, dan salah satu perkara yang ada pada alam ini adalah keindahan bentuk dan warna-warna yang tidak dapat dihitung banyaknya yang Allah cipta. Allah cipta alam ni, tapi alam ni Allah buat dalam banyak bentuk dan banyak warna. Berbagai-bagai bentuk, berbagai-bagai warna yang tak dapat dihitung banyaknya. Adakah masuk akal Sang Pencipta yang mencipta berbagai jenis bentuk yang sangat indah, berbagai jenis warna-warna yang sangat indah, penglihatan, pemandangan yang sangat indah, tiba-tiba Sang Pencipta itu buta, tak ada basar? Masuk akal? Tak masuk akal. Maka dalil akli, akal kita menolak bahawasanya Allah itu buta, iaitu lawan daripada melihat tadilah, basar tadi. Kerana ianya sifat kekurangan. Buta-buta ni sifat kekurangan. Bila Allah punya sifat kekurangan, maka macam mana Allah nak cipta alam ini, yang mana alam ini penuh dengan bentuk-bentuk. Orang buta dia tak tahu bentuk, dia tak tahu warna. Itu orang. Allah kalau buta juga dia tak tahulah macam mana bentuk, macam mana warna sebagainya. Tiba-tiba dia boleh buat bentuk dan boleh buat warna. Maka dalil akal menolak Allah itu buta, maka pasti Allah itu bersifat dengan basar, melihat. Dalil akal sifat basar, dalil akal sifat basar adalah jika Allah tidak mempunyai sifat basar, maka Allah buta. Kalau Allah tak ada sifat basar, maka Allah buta. Yalah, tak ada sifat melihat, butalah lawan dia. Jika Allah buta, niscaya Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Kalaulah Allah bersifat dengan sifat kekurangan, sebab buta tu kurang, niscaya Allah tak boleh buat alam ini. Jika Allah tak boleh buat alam ini, niscaya alam ini tak ada. Hukum alam ini tak ada adalah mustahil, kerana alam ini telah ada pada pandangan mata kita. Nyata daripada alam ni dah ada, tentulah Allah telah menciptakannya. Nyata daripada Allah telah mencipta alam ini, tentulah Allah bersifat dengan kesempurnaan. Tengoklah alam, tak percaya. Bila Allah bersifat dengan kesempurnaan, tentulah Allah bersifat dengan melihat, basar. Kebanyakan kitab akan mendatangkan dalil naqli Al-Quran apabila membicarakan tentang sama' dan basar. Sama' dan basar. Termasuk juga kalam. Kalam. Sama', basar, kalam akan didatangkan yang akan didatangkan dalil naqli, kerana boleh dipertikaikan lagi dalil akal tadi. Kita kata kalau Allah itu buta, maknanya Allah bersifat kekurangan. Betul. Kalau Allah itu bersifat kekurangan, Allah tak boleh buat alam ini. Itu yang dipertikaikan. Tak semestinya kalau buta tak boleh buat alam. Buat alam ini dengan sifat qudrah, bukan dengan basar. Maka kalau buta pun boleh buat alam. Jadi connection, kekuatan dalil akal ni tak kuat sangat. Dia tak sama dengan dalil akal qudrah. Allah Maha berkuasa. Allah Maha berkuasa, dalil akalnya sangat kuat, tak ada ayat Quran pun boleh terima. Macam mana? Kalau Allah tak berkuasa, macam mana nak buat alam ni? Cukup. Tak payah buat datang ayat Quran. Maka akal kita akan mengatakan bahawasanya mustahil Allah itu lemah. Allah mesti kuat. Allah mesti kuasa. Allah mesti ada sifat qudrah. Begitu aja. Tak payah Quran. Tak payah Quran. Sangat kuat dalil akal. Tanpa Quran pun tak boleh dinafikan. Tapi dalil akal tentang basar, termasuk sama' dan basar, dia agak tak kuat sangat. Dan dia boleh dipertikaikan.
Kata, kalau Allah buta, macam mana nak buat alam ni? Dia petikai macam mana? Kalau Allah buta, buat alam dengan qudrah. Allah yang bersifat qudrah yang buat alam ni. Allah yang bersifat qudrah yang buat alam ni. Buta pun boleh buat. Banyak orang buta buat bubu, buat bakul, kraft tangan. Buta. Itu baru manusia. Allah maha kuasa. Maka Allah boleh buat walaupun Allah buta. Kan dia terganggu sikit dalil akal tadi. Tapi kalau iradah, qudrah iradah, ilmu, nak tolak macam mana? Tak payah pakai Quran. Allah ni ya ke ada ilmu? Jahil kot. Tak boleh. Kerana kalau jahil, tak mungkin boleh buat alam ni. Tengok badan kita pun tak mungkin satu yang jahil boleh buat badan kita yang penuh dengan kompleks. Sangatlah ada darahnya, ada jantungnya, jantung tak berhentinya. Jantung pula ada 4 dia punya saluran. Kalau mana-mana saluran tersumbat pula, ada saluran yang kedua, ketiga, keempat. Ada macam-macam. Macam-macam. Kompleks sangat. Tengok jantung tu. Tengok pula kaki. Tengok kaki 2. Kaki ada 2 tak jatuh. Kalau kita tengok yang itu aja cukup dah. Tak mungkin yang buat kita ni jahil. Maka mesti ilmu. Tanpa ayat Quran boleh. Connectionnya sangat kuat. Dalil akal tu sangat kuat. Tapi kalau basar dan samak, dia tak kuat sangat. Dia boleh dipertikaikan, kata Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Apa buktinya? Kalau tidak, macam mana Allah nak buat bunyi-bunyian kalau Allah pekak? Macam mana Allah nak buat warna-warna dan bentuk-bentuk kalau Allah buta? Buat tu dengan kudrah Allah yang bersifat kudrah, boleh buat walaupun buta. Maka, dua sifat ni samak dan basar, setengah ulama tambah kalam, didatangkan ayat Quran untuk menguatkan dalil akal. Innallaha bima ta'maluna basir. Allah sendiri kata dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Okey, complete set. Pakai dalil akal tak berapa kuat sangat, tambah dalil kata Allah sendiri kata. Allah sendiri kata dia maha mendengar, maha melihat. Maka kuatlah dalil itu. Kita membicarakan tentang dalil kerana tanpa dalil kenal Tuhan, khilaf ulama, ada kata kafir, ada kata berdosa kan? Percaya taklid, percaya jazam sungguh tapi tak ada dalil berdosa. Jadi kita tengah bincang dalil lah ni. Dalil akal semata-mata memadai, kecuali samak dan basar, dalil akal kena tambah sikit dengan dalil Quran naqli. Okey. Yang demikian, sambung lagi. Yang demikian apabila seseorang ada kepercayaan seperti itu. Seperti itu macam mana? Allah maha mengetahui ilmu, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, dan fokus kita dekat Allah maha melihat. Ada kepercayaan yang Allah maha melihat. Tiada nafsunya tunduk. Tunduklah nafsu kita di bawah titah perintah Allah Subhanahu wa taala dengan memperbuatkan apa yang diperintah, apa yang Allah perintah buatlah. Kenapa? Ya Allah tak tahu kot. Tak boleh kata gitu, Allah maha melihat. Dah pegang kan tadi Allah maha melihat. Jadi kalau kita buat apa-apa menyorok-sorok pun tetap Allah tahu juga. Bukan Allah tahu, Allah melihat juga. Tahu tu lain, nampak? Tersasul lagi. Kenapa kita sebut melihat? Tersasul dengan tahu. Tersasul dengan tahu. Sebab kita punya makhluk ni, dia sekali. Tahu, melihat, mendengar tu sekali. Sekali. Dengan melihat, dah dapat tahu. Sedangkan Allah tahu cerita lain, lihat cerita lain, mendengar cerita lain. Dia akan tersasul sebab tu. Jadi, maka nafsu tu tunduk di bawah perintah Allah. Yang mana buat apa yang Allah suruh kerana Allah nampak, Allah tengok, Allah melihat, Allah maha melihat. Sama ada kita sorok ke, kita tak sorok ke, kita buat tempat gelap ke tempat terang, semuanya Allah maha melihat, Allah melihat. Bila perintah yang Allah suruh, kena buatlah. Sebab Allah maha melihat. Dan meninggalkan apa yang dilarang. Apa yang Allah tak bagi buat, tak boleh buat. Walaupun sorok-sorok. Kerana Allah maha melihat. Kita tak boleh kata gini. Apa yang Allah larang, kita buat. Kita buat juga. Sepatutnya jangan buat. Sebab Allah maha mengetahui. Betul tapi salah. Betul tapi salah. Betul Allah maha mengetahui. Tapi kenapa kita kata kau jangan buat gini.
Kerana itu larangan. Sepatutnya kata Allah Maha melihat. Allah tengok, Allah nampak. Bukan Allah tahu. Tapi kita sebut juga tak apalah. Tentu Allah je buat tu. Allah larang tu. Jangan buat. Ni dia buat kenapa ni yang Allah larang ni? Allah tahu tau. Allah tahu tau. Bukan tahu. Allah Maha melihat. Tapi memanglah Allah tahu. Tapi itu bicaraan tahu. Bicaraan tahu. Memanglah Allah Maha melihat dan Allah Maha mengetahui dalam masa yang sama. Cuma bila kita nak cerita tentang perbuatan kita yang dilihat tadi, kita nisbahlah Allah Maha melihat, bukan Allah tahu. Kalau Allah tahu tu boleh juga, tapi macam tak apa kena sangatlah. Memang Allah tahu juga apa yang kita buat. Tapi yang kena macam jangan fikir bukan-bukan. Sangka buruk dengan orang, sangka buruk dengan Allah. Allah Maha mengetahui tu, baru kena. Baru kena. Barulah kena. Sebab kita kata berkaitan dengan dalam hati dia, Allah tahu. Duk berkata-kata, bercakap-bercakap dalam hati, bercakap-cakap dalam hati tu. Jangan duk cakap-cakap dalam hati, kata orang jahat gitu, gini. Jangan cakap-cakap dalam hati. Allah Maha mendengar. Wow, kena. Kalau kita kata Allah tahu, tak kena. Tapi memang Allah tahu. Tapi kita cerita tentang berkata-kata, maka dia pun takluknya kepada dengar lah. Kita kata Allah Maha mendengar. Tapi kita Melayu semua cakap tahu. Tahu tak apalah nak macam mana kan. Jadi kalau cerita tentang perbuatan nampak tak nampak, maka nisbahkan Allah Maha melihat. Kalau cerita tentang bersuara tak bersuara, kata-kata hati dan sebagainya, mengumpat dan sebagainya, kata Allah Maha mendengar. Kalau kata benda yang tak termasuk melihat mendengar, kata Allah Maha mengetahui, baru kena. Tapi kita Melayu, melihat pun last sekali Allah Maha mengetahui, mendengar pun last sekali Allah Maha mengetahui, tahu pun Allah Maha mengetahui. Hantam sajalah, janji betul. Tak cantiklah dia punya jalan tu. Okey je. Allah nampak apa yang kita buat sebab bincang sifat pelihat. Ya. Ya. Okey, baca sikit lagi. Kerana ia percaya kepada Tuhan ada melihat dia. Dalam kitab kita cantik. Dia tak kata kerana ia percaya kepada Tuhan ada tahu ia. Tak. Tak cerita saya tahu, cerita saya lihat. Habis tu Allah tak tahu ke? Lah Allah tahulah, tapi nak cerita pasal tahu Allah tahulah. Tapi kita cerita pasal melihat, maka kepada Tuhan ada melihat dia. Melihat dia. Tak kala itu, lepas dah tahu Allah melihat apa yang kita buat, gelap, dalam tak gelap, dalam terang dan sebagainya, semua Allah tahu, Allah melihat. Tak kala itu, bangkitlah semangatnya. Bangkit semangat tu maksud bersemangatlah dia, tiada berani membuat kesalahan seperti mencuri, sekalipun tidak dilihat oleh manusia. Kau mencuri tu Allah tahu tu. Tak kena connection. Engkau mencuri tu, bukan. Engkau mencuri tu, engkau ingat apa ni? Engkau curi, dia kata tak ada orang nampak. Aku curi pun tak ada orang nampak. Kita kata, kau mencuri tu memanglah tak ada orang nampak, tapi Allah tahu. Tak kena connection je, tapi bolehlah. Engkau tak ada orang tengok tu, kau mencuri, tak apa, tak ada orang tengok, boleh. Kau curi tu Allah Maha melihat, baru kena connection je. Gitu je lah. Cantiklah ni kitab kita. Jadi bila sekalipun tidak dilihat oleh manusia, ada setengah tok guru, dia tak bagi, dia kata gini, untuk kita merasai Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, Allah Maha berkuasa dan sebagainya, jangan letak Maha. Jangan letak Maha kat depan. Habis kata macam mana? Allah mengetahui. Allah melihat, Allah mendengar saja. Habis kalau Allah mendengar, kita pekak, kita buta, kita bisu. Allah mendengar. Kenapa kita boleh mendengar? Sebab Allah bagi. Baru terasa yang kita duk dengar, kita duk cakap, kita duk dengar, kita duduk lihat ni adalah pemberian Allah. Kalau kita kata Allah Maha melihat, kita melihat tapi Allah Maha melihat. Seolah-olah je, seolah-olah kita melihat tapi tak power sangat. Allah lagi Maha melihat. Maka ada nisbah manusia kat situ yang melihat. Sedangkan makhluk adalah buta, Allah yang bagi dia lihat kat kita. Jadi itu untuk merasai lah tasawufnya. Jangan cakap Allah Maha melihat, cakap Allah melihat.
Kalau orang kata Allah melihat apa? Allah Maha melihat. Tidak, Allah melihat. Kalau Allah melihat, kita melihat samalah kita dengan Allah. Tak, kita buta. Gitu. Allah melihat, kita buta. Jadi tak perlu nak dimaha-mahakan. Ada tok guru kata gitu. Boleh juga. Lagi mantap tu pegangan tu. Allah mengetahui, makhluk jahil. Kita jahil. Jahil terus. Allah mendengar, kita pekak. Barulah kita dapat rasa Allah semata-mata Allah je mendengar, melihat, mengetahui dan sebagainya. Kita langsung tak ada. Tapi kalau kita Allah Maha berkuasa, kita kuasa juga. Allah Maha berkuasa. Kita kuasa kecil, Allah kuasa besar. Maka terasa kita masih lagi berkuasa. Allah Maha mendengar, kita mendengar biasa. Allah Maha mendengar. Maka mendengar kita tak power, tapi mendengar juga. Allah mendengar lebih lagi. Tapi kita ada juga bahagian kita iaitu mendengar. Ada juga, maka tak mantap. Allah melihat, Maha melihat, kita melihat. Allah Maha melihat, kita melihat. Allah melihat sungguh, memang sungguh gelap, terang dan sebagainya. Kita melihat juga tapi kurang power. Tapi kita tetap melihat. Maka ada bahagian kita melihat. Maka kita tak boleh nak besar sangat kerana Allah. Sebab kita ada juga sikit, cuma kita kurang power. Jadi macam mana nak elakkan perasaan begitu? Dengan cara terus potong. Allah melihat, kita buta. Allah mendengar, kita pekak. Allah berkuasa, kita lemah. Semualah, apa-apa. Allah berkehendak, kita tak nak kehendak. Tapi kalau ada kehendak, kita perasan je macam kita nak. Kita perasan je macam kita kuat. Kita perasan je macam kita lihat. Kita perasan je macam kita dengar. Kita perasan je macam kita cakap dan sebagainya. Sebenarnya tak. Kita perasan syok sendiri. Maka terasa diri kita kecil. Terasa makhluk tak ada apa-apa. Itu antara teknik. Macam mana nak rasa. Rasa ni tasawuf ni bukan pegang. Ingat saya ulang banyak kali. Kita bahas pegang bukan rasa. Saya saja masukkan unsur rasa kat situ. Rasa adalah tasawuf. Dalam masalah akidah, dia pegang walaupun tak ada rasa. Yang penting pegang. Rasa tu nanti, sampai nanti. Saja saya nak masukkan unsur rasa. Sebab kita dalam hidup, dalam beragama, kita perlu pegang, kita perlu beramal zahir dan kita perlu rasa, iaitu tasawuf. Saja masukkan kat situ lah. Yang demikian dikehendakkan. Yang demikian dikehendakkan seseorang beriman kepada sifat Tuhan dengan iman yang sama pendapatannya dengan pekerjaannya supaya berbetulan amalannya dengan kepercayaan yang menyelamatkan daripada pangkat munafik. Yang demikian dikehendakkan jika dah dapat faham begitu, Allah Maha melihat makhluk ni buta, okay? Beriman begitu, dengan iman itu kepada sifat Tuhan, dengan iman jadi, maka kita beriman tadi sama macam pekerjaan kita, sama macam kita buat. Kita cakap, kita pegang dan kita buat tu sama, supaya berbetulan amalannya dengan kepercayaan. Kita percaya apa? Allah Maha melihat. Dan kita merasai Allah Maha melihat. Maka apa pekerjaan, perbuatan yang kita buat mestilah berbetulan dengan apa yang kita pegang. Kita pegang Allah Maha melihat, kita buat ni pun macam Allah Maha melihat lah. Jangan kita pegang Allah Maha melihat tapi buat macam Allah tu buta. Allah Maha melihat, ya Allah Maha melihat, ya Allah Maha melihat. Tapi dia buat dosa. Seolah-olah macam Allah tu buta. Jangan gitu. Maknanya pegangan kita mungkin mantap tapi kita tak ada rasa kat situ. Pegangan Allah Maha melihat tapi buat juga kenapa? Sebab tak ada rasa. Tapi pegang tu yang wajib tu. Jadi dia kata bolehlah dapat rasa jika pegang sungguh-sungguh Allah Maha melihat. Bila nak buat apa-apa, sepatutnya perbuatan kita mestilah berbetulan, selari dengan apa yang kita buat. Jangan kata saja. Macam mana pun, jika dia kata Allah Maha melihat, dia pegang Allah Maha melihat, tapi dia buat tu lawan seolah-olah. Macam seolah-olah macam orang tak nampak lah pula. Tak boleh kata dia kufur, tak beriman, tak boleh lah. Sebab dia pegang dah betul. Dia pegang dah betul. Cuma dia fasik, berdosa lah. Kat situ, tu maksud dia. Dan dengan begitu, dapat menyelamatkan daripada pangkat munafik. Dengan macam tu, taklah jadi dia munafik. Sebab orang yang kata dia pegang Allah Maha melihat, kenapa dia buat perbuatan dia dalam sehari-harian macam Allah tu buta? Duk rasuah ke, duduk apa-apalah buat dosa-dosa, macam Allah tu buta pula kau buat.
Tapi engkau kata dan engkau berpegang Allah Maha melihat. Munafik sungguh. Kata lain, pegang lain, buat lain. Nak terlepas daripada pangkat munafik, apa yang pegang, apa yang cakap, itulah yang buat. Jika tidak, munafiklah kita. Iaitu, cakap lain, pegang lain, buat lain. Nak elak daripada munafik. Habis. Ada satu kisah yang terakhir lah. Ada satu kisah. Seorang anak murid ni merasai tentang ketuhanan. Anak murid sangat dikasihi oleh seorang guru dia ni. Sangat, guru dia memang cukup sayang dekat anak murid seorang. Menyebabkan anak murid yang lain dia jealous, cemburu. Akhir sekali sampai dekat Tok Guru tadi, ada anak murid yang lain semua jealous kerana Tok Guru asyik melebihkan sayang dekat anak murid seorang ni. Kenapa dia seorang? Apa hebatnya dia? Sama macam kita orang. Kenapa sayang dia lebih? Akhir sekali bila Tok Guru dapat dengar desas-desus itu, maka Tok Guru itu memberi seekor ayam seorang setiap anak muridnya. Kita kali ni buat kenduri ayam. Makan kari ayam. Kita buat kenduri, kita masak. Kurma ayam. Sup ayam. Maka dia beli ayam banyak-banyak dan dia bagi setiap anak murid dia seekor seorang. Bagi pisau satu. Dan dia kata dekat anak murid dia tu, kita akan makanlah, tapi engkau pergi sembelih. Dengan satu syarat. Engkau pergi sembelih di tempat yang tak ada siapa pun lihat. Tak ada siapa pun lihat. Kau pergi. Maka anak murid dia dengar arahan tadi dan lepas tu kau bawa datang ayam tu dekat aku nak tengok. Siapa yang lulus. Lulus iaitu pergi sembelih di tempat yang tak ada siapa pun nampak. Maka semua anak murid dia pergilah bertebaran, ada masuk hutan, ada pergi kat sungai, ada macam-macam. Ada masuk rumah, masuk bilik, duduk bawah rumah, panjat pokok, macam-macam anak murid dia bertebaran semua pergi. Semua pergi hilang, tunggu, pergi bersembunyi lah, masuk gua apa semua. Tunggu. Akhir sekali seorang datang, tengok bawa ayam dah mati. Tak ada orang yang tengok. Ini Tok Guru, Tok Guru tengok. Okey, nanti saya bagi markah. Yang kedua sampai, yang ketiga sampai, semua sampai. Akhir sekali sampai anak murid yang dia sayang ni, yang orang jealous ni. Dia bawa datang ayam masih lagi hidup. Tok Guru dia kata, kenapa kau tak sembelih? Kau tak dengar arahan aku ke? Arahan aku pergi sembelih di tempat yang tak ada siapa yang melihat. Kau pergi bawa datang ayam hidup-hidup lagi. Kenapa? Anak murid dia yang disayang tu, dia kata, ke mana sahaja aku pergi, tak ada tempat sembunyi. Setiap tempat yang aku pergi, aku merasakan ada yang melihat. Kat mana, ceruk mana aku masuk, aku yakin dan aku tahu bahawasanya Allah Maha melihat. Maka aku pergi kat mana-mana pun aku tak boleh sembelih. Sebab itulah aku bawa datang ayam, masih lagi hidup. Maka fahamlah anak murid yang jealous yang lain tadi, mengapa dikasihi guru yang seorang ni. Dia bukan semata-mata mengetahui dan berpegang bahawasanya Allah Maha melihat. Dia siap rasa lagi. Dia pegang, dia tahu, dia rasa. Rasa tu tak ada dekat anak murid yang lain. Hanya dekat dia seorang je rasa tu. Maka kerana itulah aku sayang dia lebih pada yang lain, kerana dia merasakan di mana-mana di bawah pengawasan Allah, di bawah kekuasaan Allah, di bawah penglihatan Allah. Maka fahamlah anak murid yang lain. Kerana yang kita nak, nombor satu adalah pegang Allah Maha melihat. Nombor dua, kena zahirkan Allah Maha melihat cakap. Yang ketiga, kena merasai Allah Maha melihat. Tapi yang fardu ainnya pegang ni tu. Pegang tu fardu ain, iaitu Allah Maha melihat. Okay? Dan yang merasai itu dia bukan fardu ain. Merasai Allah Maha melihat, kalau kita merasai bagus. Kalau kita tak merasai Allah Maha melihat, lupa, kita namanya lalai. Itulah maksudnya kita ni lalai. Lalai bukan lalai tak semayang. Aku ni lalai dulu tak semayang. Bukan. Itu malah semayang. Lalai ni bukan tak semayang. Lalai ni adalah
tidak merasai. Apa siapalah kekuasaan Allah. Tidak merasai Allah mendengar. Tidak merasai Allah Maha melihat. Tidak merasai. Tapi dia bukan fardu ain dengan maksud dia bukan mesti merasai. Kalau tak merasai berdosa, tidak. Berpegang tu yang wajib. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui dan lain-lain. Allah Maha berkuasa, semua-semualah. Itu tahu. Dan sebut dekat mulut zahirnya. Rasa tu rasa. Kalau dapat rasa Allah Maha mengetahui 24 jam, terbaik. Tapi kalau lah tak, kita akan lupa. Dari tengah duk shopping, lupa Allah Maha mengetahui. Lupa Allah Maha melihat. Lupa Allah Maha mendengar. Tengah duk mengumpat, tengah membawang tu, lupa Allah Maha mendengar. Memanglah kita. Memanglah kita. Gitu. Sebab, jadi bila kita gitu, maka kita namanya lalai. Kita tu lalai. Jadi macam mana nak bagi tak lalai? Nak bagi tak lalai, perkukuhkan amalan zahir, iaitu sembahyang, baca Quran, yang itulah. Yang wajib semua buat, yang sunat-sunat buat. Maka dengan kita beramal dengan ibadah zahir, maka kita Allah bagi supaya tak lupa. Sentiasa ingat. Jangan campur pula. Ada orang dia campur pegang dengan ingat, dengan rasa, dia pergi campur. Kita sentiasa kena merasai bahawasanya Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha berkuasa. Jika kita tak merasai, kita lupa, kita tak merasai, maka kita dah tidak berimanlah, kafirlah kita. Kerana itulah sabda Nabi, akhir zaman nanti umat aku kafir, siangnya malamnya beriman. Oh, mengarut tu. Tu campur. Bukan. Pegang fardu ain, tak pegang kafir. Oh, senang. Tak pegang kafir, iaitu tak pegang Allah Maha melihat, maknanya Allah buta. Memanglah kafir. Kita peganglah. Dan kita merasailah. Macam mana nak rasa? Kadang-kadang lupa. Itu nama kita lalai. Jadi macam mana nak kuat? Adakah kita nak merasai merasai Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui dengan kita sentiasa duk fikir. Kenapa? Aku tengah ni. Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengetahui. Bengong kalau 3 hari kita buat gitu. Mana boleh main paksa gitu? Kenapa? Jalan kerah. Sebab tak nak bagi hilang Allah Maha berkuasa, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar. Tak nak bagi hilang. Jadi gilising lepas pada tu. Mana boleh main paksa? Sekadar kita pegang Allah Maha mengetahui, Allah Maha berkuasa, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, semua tu kita pegang. Cukup. Rasa tu kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, nak buat macam mana? Lalai. Kita kan lalai. Jadi macam mana tak nak bagi lalai? Itu makam satu lagi. Caranya memperbanyakkan ibadah zahir. Banyak baca Quran, banyak zikir, maka tak lalai lah kita. Lama-lama Allah bagi kita automatik merasai, melihat af'al, perbuatan apa yang ada, nampak Allah. Nampak Allah. Nampak Allah yang buat, Allah yang buat. Nampak, terasa Allah Maha mendengar. Macam mana naknya tu? Tak boleh berlakon. Berlakon memang jang kereng kongkeng. Berlakon jadi bengong. Tak boleh berlakon je depan orang. Subhanallah. Berlakon. Balik rumah, tak ada. Nasi lapar je. Tengah hari tak makan nasi lagi ni. Puak. Bodoh. Allah. Siang bukan main. Subhanallah. Tu lakonan. Dia tak gitu. Dia tak gitu. Balik masuk rumah, masuk bilik. Habis panah. Lanjai. Panah. Buka baju. Tak apa, malaikat ada. Sedangkan orang yang merasai sebenar-benar, dia malu dengan malaikat. Dia tak ada main telanjang gitu. Tapi kenapa dulu orang bukan main punyalah jaga. Jaga bukan main masa depan orang luar. Tapi dalam rumah jahanamnya. Kenapa gitu? Sebab dia lakon, dia paksa. Tak boleh, benda tu tak boleh paksa. Habis tu nak buat macam mana? Kita pegang cukuplah. Lepas tu mudah-mudahan Allah bagi rasa. Allah bagi rasa, dapatlah rasa. Kalau Allah tak bagi macam mana? Kalau Allah tak bagi, boleh buat lagi. Banyakkan ibadah zahir, banyak baca Quran, banyak zikir, banyak semua, banyak tahajud. Akhirnya Allah akan bagi secara natural. Allah akan bagi. Bukan main paksa-paksa. Sebab saya ada kenal orang yang main paksa-paksa. Dia paksa. Tapi kat belakang kita tahu dia perangai macam mana. Bukan perangai jahat. Maksudnya tak seperti di depan orang. Bukan kata dia jahat. Bukan. Tak macam. Habis depan orang kenapa begitu sangat? Teratur bercakap, menjaga percakapan, gerakan dia perlahan. Pakai tongkat. Dulu tak ada tongkat. Betul beli tongkat.
Subhanallah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ada ma'arif di sukun wajibul gunnah semua cukup. Tapi kat belakang tu, mai. Oh, lama tak jumpa saya ni. Mari. Hidup lagi tu. Dia cakap, kata, macam mana ni? Okey, macam tu. Bukan ke mula-mula kena paksa berlakon dulu ke? Dia maksud yang kena berlakon tu bukan berlakon merasai, bukan. Yang berlakon bukan berlakon merasai, tidak. Merasai tak boleh nak berlakon kecuali kita seorang-seorang. Seorang-seorang boleh. Sebab tu berlakon-berlakon ni kena paksa-paksa ni ketika seorang-seorang je. Depan orang jangan berlakon, tak boleh berlakon. Kita kena sentiasa berjaga-jaga sahaja. Tapi kalau belakang orang, yang itu boleh berlakon. Contohnya kalau kita mengingat dosa-dosa kita, tiba-tiba tak boleh keluarkan air mata. Walaupun ingat dosa pun tak boleh keluar. Maka kita seorang-seorang. Yang itu kita berlakon. Menangis. Yang sebut berlakon ni, paksa-paksa ni adalah, berlakon-berlakon ni adalah kalau seorang-seorang. Seorang-seorang kita tiba-tiba Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kita seorang-seorang. Kita panggil berlakon lah juga. Itu tak apa. Tapi kalau depan orang, berlakon apa? Berlakon buat baik. Nak buat baik, bukan perlu berlakon. Memang kita kena buat baik. Kena faham juga masa tu. Jadi kata, habis tu kita ikutlah diri kita jenis jenis kasar macam tu, maka kita kasar depan orang. Bukan. Bukan maksud tu. Bukan kita ikut apa yang kita nak buat, apa yang kita boleh buat. Tidak. Kita buat ikut syariat. Yang boleh buat, kita buat. Cakap dengan orang dengan baik-baik, cakap dengan baik-baik. Itu dia tak panggil berlakon. Itu dia panggil paksa diri untuk buat baik. Yang tak boleh ni berlakon ni. Macam berlakon kan? Dia tengok. Subhanallah. Ciptaan Allah. Masya Allah. Itu berlakon. Tapi kalau dia jenis kasar, tapi depan orang dia cakap baik, itu paksa diri. Itu kena buat. Sebab baik tu kena buat. Dia ada beza sikit tu. Masa drive seorang-seorang, boleh je nak berlakon. Ya. Jangan depan orang. Depan orang, jangan berlakon. Jangan berlakon depan orang. Yang nak berlakon ni belakang orang. Berlakon tu maksud kita mengajar diri kita sendiri. Mengajar diri kita sendiri. Jadi, kalaulah kita kata, habis saya ni cakap jenis kasar, tapi berlakon cakap lembut-lembut. Itu bukan panggil berlakon. Itu tak panggil berlakon. Itu dia panggil, dia memaksa dirinya untuk menjadi lebih baik. Yang kita kata berlakon ni rasa. Rasa tu. Itu yang tak boleh berlakon, rasa tu. Rasa tu jangan berlakon. Macam mana nak cakap? Makan-makan. Terasa nikmat Allah. Masya Allah. Kenapa? Nikmat Allah. Alhamdulillah ya Allah. Itu berlakon. Apa benda? Paksa seperti dia kata Tuan Guru Ahmad Rozaini. Itu paksa diri untuk jadi baik. Bukan paksa rasa. Dia lain. Perbuatan kita buat baik, paksa rasa tu tak boleh. Paksa rasa adalah ketika seorang-seorang. Paksa perbuatan kita untuk jadi baik sebab kita tak berapa nak baik, itu memang kenalah syariat tu. Itu syariat. Habis sebab tu. Maka sebab itulah saya tak nak ajar tasawuf. Ada orang dah rasa dah, tengok ada orang merasa rasa. Sentaplah apalah. Sabar dulu. Tak boleh lagi. InsyaAllah kita mengaji bab fiqh, bab tauhid dulu. Kalam, berhenti kalam. Bab kalam akan datang sambung. Wallahu alam, sejam dah. Cukup sejam. InsyaAllah siapa yang nak bergerak esok yang nak gerak esok untuk datang ke Semetar Jah Rasa. Itulah. Itulah kita. Itu namanya kita ni lalai. Sekejap je rasa, betul hilang lah. Sekejap lagi kena Nescafe,
pekat sikit, tak bubur gula, hilanglah Allah tu. Sedap orang nak skepis, sedap, gok. Jangan bergula, berpekat-pekat sikit. Hilanglah, nak macam mana? Tapi ingat balik, alhamdulillah Allah bagi rasa. Okey, betul hilang. Jangan minum. Merasai kebesaran nikmat yang Allah bagi setiap saat. Itu berlakon. Okey. Siapa yang bergerak malam ni ke, berhati-hati di jalan raya, atau bergerak pagi esok, ada yang duduk dekat KL tu mungkin dia boleh gerak pagi esok subuh kot. Bergerak untuk datang esok ataupun lusa. Kalau ada yang dekat-dekat bergerak lusa. Yang jauh sikit bergerak esok hari Jumaat. Maka Jumaat esok. Jadi berhati-hati jalan raya lah. Nanti kita datang nak daurah kita ni. 11 bulan 3 hari Sabtu tu. Mudah-mudahan semua sampai. Saya dapat tahu daripada Kedah pun ada wakil. Alhamdulillah daripada Selangor ada wakil. Oh, bakat-bakat ada lah ke. Mantap. Jadi esok hari Jumaat, ada kuliah esok hari Jumaat. Ada kuliah sebelum Jumaat. Pendek-pendek lah. Kuliah ringan-ringan je sebelum Jumaat ni. Dia tak ada berat-berat pun. Baca musolli pun santai-santai sebab orang bukan datang nak dengar kuliah kan. Orang datang nak sembahyang Jumaat. Lepas tu malam tu ada kuliah maghrib dekat Pelindung Tasik, Surau. Lepas tu malam tu kita ada perjumpaan geng-geng yang ada buat ni boleh jumpa, kita nak jumpa hari Jumaat, malam esok lah, malam esok. Lepas tu hari Sabtu pagi tu ada kuliah subuh dekat Masjid Pelindung. Kumpul kat situ dan lepas pada tu pukul 9 mulalah program daurah kita sampai pukul 9 sampai 10 tu dia punya apa dia panggil orang datang gitu gini nak sign apa bla 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 semua, gimmick tak gimmick apa-apalah. Kemudian pukul 10 lebih kurang kita start daurah kita sampai Zuhur sampai pukul 1, lepas tu rehat kejap tu sambung balik sampai asar. Lepas pada tu habis balik-balik apa semua dah balik mana yang nak balik. Malam tu hari Sabtu malam ada siapa yang bagi nama boleh jumpa lagi, kita makan kat mana dah. Santai-santai lah yang tu. Malam tu lepas kuliah saya dekat Jaya Gading, Masjid Jaya Gading hari Sabtu malam tu. Lepas Jaya Gading tu lah pergi mana-mana entah. Kemudian makan mana-mana santai lah. Kemudian hari Ahad pagi tu sebelum nak check out tu pukul 12 tu jumpa sekali lagi ada di Masjid Salahuddin Al-Ayyubi Indramayu Kota 15. Kuliah subuh kat situ. Lepas pada tu kita pergi sarapan mana-mana lagi. Lepas tu pakat-pakat bersurai. Kenapa saya cakap sekarang? Sebab lepas ni tak jumpa dah online macam ni. Lepas ni kuliah maghrib saya tak cakap dengan siapa dah. Lepas tu hari Sabtu dah tak ada dah. Tak ada. Sebab malam esok tak ada talaki. Malam esok sepatut ada talaki kan? Tak ada. Meraihkan orang jauh datang ni. Jadi program kita penuh lah. Jadi moga bertemu lagi dalam Zoom pada minggu hadapan atau minggu satu lagi atau bulan puasa nanti. Wallahu a'lam, tangguh dulu. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan salat subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. You Ustaz.